Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Shark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ujah untuk tajuk baharu pada hari ini, iaitu menyemai kasih, menuai sayang. Okey, baik. Ustaz rasa ramai yang suka dan tertarik dengan tajuk ni. Tajuk berkasih sayang dia katakan. Tapi hari ini kita nak bincangkan kasih sayang dari perspektif Islam yang sebenar. Jadi, apa lagi? Jom kita mulakan. Kasih sayang dari segi bahasa ialah cinta, kasih, sayang dan kecenderungan diri. Manakala kasih sayang dari segi istilah pula ialah kecenderungan diri terhadap sesuatu yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berusaha membuat kebaikan. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat kasih dan sayang terhadap kita sebagai hamba-Nya jika kita tergolong dalam kalangan mereka yang suka melakukan kebaikan. Untuk makluman semua, sifat kasih sayang ini ada dua, iaitu satu, sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua iaitu sifat kasih sayang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz akan terangkan satu persatu sifat kasih sayang ini. Baiklah, sekarang kita lihat terlebih dahulu sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat yang pertama adalah kita hendaklah mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Okey, contohnya apa? Bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita sentiasa mendahulukan segala perintah Allah dan suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cinta yang Allah redha, iaitu meletakkan Allah dan Rasul-Nya number one. Tiada siapa boleh menandingi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Baik, untuk sifat yang kedua apa dia? Iaitu kita mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat. Okey, contohnya apa? Contohnya kita hendaklah sentiasa mentaati dan menuruti segala perintah ibu dan ayah selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak. Dan untuk adik-beradik pula, kita mengasihi antara satu sama lain atas dasar ukhuwah dan silaturrahim, mempunyai hubungan tali persaudaraan yang akrab. Dan begitu juga dengan kaum kerabat. Contohnya apa? Kita sentiasa bertanya khabar, sentiasa menziarahi mereka dan juga memenuhi undangan apabila dijemput. Okey? Dan untuk sifat yang ketiga pula adalah kita menyayangi
saudara seagama kita. Saudara se-Islam lah maksudnya. Okey, contohnya apa? Contohnya kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dan kalau yang muda pula, kita mengasihi mereka, kan? Dan jangan dilupakan, kita hendaklah membantu mereka yang memerlukan. Seperti siapa? Seperti anak yatim, orang fakir, orang miskin, kaum yang lemah seperti wanita dan juga orang kelainan upaya. Sama-sama kita hulurkan bantuan, ringankan beban mereka sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada mereka. Jadi ini adalah sifat kasih sayang yang Allah redha. Jadi macam mana pula dengan sifat kasih sayang yang Allah murka? Jom kita lihat. Sekarang kita bincangkan pula sifat kasih sayang yang Allah murka. Pun ada 3. Okey, yang pertama, sifat yang Allah murka adalah cinta yang melampaui batas syarak, iaitu cinta antara Uda dan Dara, bab Romeo dan Juliet, iaitu hubungan lelaki perempuan yang bukan mahram, yang ajnabi dah ni, yang boleh kahwin, sehingga mendorong kepada perbuatan apa tu? Perbuatan zina. Samalah juga dengan hubungan cinta sejenis, laki cinta lelaki, perempuan cinta perempuan. Yang ni pun tak boleh. Ini adalah kasih sayang yang Allah murka. Sifat kedua yang Allah murka adalah kasih demi kepentingan kebendaan, iaitu kita cinta kerana rupa, cinta kerana harta dan juga pangkat. Kalau kita cinta sebab rupa, harta, pangkat, semua akan binasa. Rupa cantik macam mana sekalipun, hodoh kerepuk juga. Harta akan habis, pangkat akan hilang. Jadi cinta seperti ini Allah murka. Dan yang ketiga adalah sayang secara keterlaluan. Contohnya apa? Contohnya kita lebih mengutamakan rakan daripada ibu bapa. Ini tak sepatutnya berlaku, tapi banyak berlaku. Kadang-kadang kita lebih utamakan kawan, ikut kawan, cakap kawan yang betul, cakap mak ayah kita pinggir, kita buat je kan. Ini adalah sifat kasih sayang yang salah. Jadi sama-samalah kita menjauhi ketiga-tiga sifat kasih sayang yang Allah murka ni. Sebab apa? Sebab kita nak Allah redha dengan hidup kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang kamu hingga dia mengasihi kepada saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Berdasarkan hadis yang Ustaz baca sebentar tadi, menunjukkan bahawa kasih sayang mempunyai hubungan langsung dan perkaitan rapat dengan iman. Sesiapa yang tidak ada kasih dan sayang dalam jiwanya, ini menunjukkan bahawa iman dia kurang sempurna. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabballah wa abghadallah wa a'ta lillah wa mana Allah faqad istakmalal iman." Okey, maksudnya apa? Sesiapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi dan menghalang sesuatu pemberian juga kerana Allah, maka sesungguhnya sempurnalah iman. Okey. Jadi berdasarkan hadis yang kedua yang Ustaz baca sebentar tadi, nampak tak? Nabi cakap apa? Nabi cakap kalau kita nak berkasih-kasihan, nak bercinta, nak sayang orang tu, mesti kerana Allah. Kalau nak benci seseorang tu pun juga mesti kerana Allah. Macam mana tu Macam mana nak benci kerana Allah? Benci kerana Allah bermaksud
Kalau kita benci kepada seseorang tu, kita benci kepada perbuatan buruk dia. PL yang tak baik itu yang kita benci. Tapi bukan benci kepada si pelakunya. Sebab apa? Sebab barangkali akan datang hamba Allah atau si pelaku yang tak baik tadi akan menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kasih dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak cerita kisah berkaitan dengan sayangnya Rasulullah kepada kanak-kanak. Pada suatu hari Rasulullah menghampiri Hasan dan mencium Hasan dengan penuh kasih sayang. Disaksikan perbuatan Nabi itu seorang sahabat bernama Al-Aqra'. Al-Aqra' bila tengok apa yang Nabi buat, dia cakap dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, tapi aku tak pernah pun cium dia orang." Bila Nabi dengar sahaja kata-kata Al-Aqra', lalu Rasulullah memandang ke arah Al-Aqra' dan bersabda, "Man la yarham, la yurham." Sesiapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Nampak tak? Nampak tak pesan Nabi kepada kita? Kita hendaklah berkasih sayang kepada yang tu, apatah lagi yang muda. Kanak-kanak, kita kena sayang dia orang tu. Sebab kalau kita tak menyayangi mereka, dah besar nanti, jangan harap mereka akan mengasihi kita. Renung-renungkan dan selamat beramal tau. Alhamdulillah, kita dah tiba ke penghujungnya. Namun sebelum itu, Ustaz ingin terangkan sedikit mengenai hikmah bersifat kasih sayang berteraskan syariat. Baik, yang pertama, apabila kita berkasih sayang kerana Allah, ianya memenuhi tuntutan agama. Kerana Allah dan Rasulnya mengajar kita, yakni umat Islam, untuk sentiasa berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua, bersifat kasih sayang berteraskan syariat akan meraih perasaan cinta mengikut peraturan dan bimbingan agama. Jadi, ayo sama-sama kita menyuburkan rasa kasih sayang terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap alam sekeliling, termasuklah flora dan fauna. Sayang-sayang Allah, sayang-sayang Rasul, sayang-sayang ayah, sayang-sayang ibu. Lagu nasyid tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.